Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih atas perhatian anda dan ini slot istimewa sampai ke penghujung siaran hari ini. Kita bawakan acara pelancaran kempen Tabung Pahlawan 2020 ini sumbangan yang kita alu-alukan dalam Parlimen Malaysia untuk meneruskan kemaslahatan para veteran dan juga keluarga anggota Angkatan Tentera Malaysia ini. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, saya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan, merangkap pengurusi kempen Tabung Pahlawan 2020. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama kami dalam jadual yang begitu ketat dengan menguruskan krisis pandemik COVID ini, sudi meluangkan masa bersama kami. Baik, sebagai permulaan barangkali Datuk Seri boleh kongsikan tentang objektif pelaksanaan kempen Tabung Pahlawan kali ini. Silakan. Pertamanya saya nak ucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada TV3. Bukan saja sudi menjemput saya tapi terlibat di dalam menyokong kempen Tabung Pahlawan ini. Yang keduanya, saya nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada penaung kita, iaitu Yang Amat Berbahagia Puan Sri Datin Paduka Hajah Noraini binti Haji Abdul Rahman kerana sudi hadir bersama-sama kita pada pagi ini. Sebenarnya tujuan ataupun objektif kita melancarkan kempen Tabung Pahlawan ini, yang pertamanya untuk meningkatkan kesedaran di kalangan rakyat tentang pengorbanan yang dilakukan oleh pihak Angkatan Tentera. Negara kita tidak akan berjaya seperti hari ini tanpa perjuangan dan pengorbanan daripada anggota kita, anggota tentera kita. Dan sebab itulah kita nak supaya rakyat sentiasa diingatkan bahawa jasa mereka tidak boleh dilupakan sama sekali. Dan yang keduanya, untuk menimbulkan ataupun menanamkan semangat patriotik di kalangan anak-anak muda kita. Mungkin ramai di kalangan anak-anak muda kita mungkin tidak sedar tentang ataupun tidak arif tentang perjuangan anggota tentera kita yang mengorbankan nyawa, ada yang terkorban nyawa, dari segi ada yang kecederaan dan sebagainya, hanya untuk mempertahankan negara. Dan hari ini dinikmati oleh setiap golongan, dan kita mahu golongan muda ni sedar bahawa apa yang mereka kecapi hari ini hasil daripada perjuangan golongan veteran terutamanya di kalangan anggota tentera. Jadi itu supaya ada kesedaran. Yang ketiganya, yang paling penting sekali adalah kita ingin mengumpul dana. Sebab kita tahu ramai di kalangan veteran ini tidak berkemampuan, isteri ataupun balu mereka juga ada yang tidak berupaya, tergolong dalam kumpulan asnaf dan sebagainya yang memerlukan bantuan. Begitu juga ada yang tergolong dalam OKU, anak mereka ada tergolong dalam OKU dan sebagainya. Jadi tabung inilah yang akan kita gunakan untuk membantu mereka. Jadi itulah yang paling besar dari segi objektif. Selain pada mengumpul dana, of course untuk tingkatkan kesedaran. Dan dengan acara seperti ini untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat ini, pasti kempen ini harus digerakkan dengan cara yang kreatif. Jadi untuk kali ini, bagaimana Datuk Seri melihat kaedah kutipan dilaksanakan? Kali ini seperti kita tahu, PKP masih belum ditamatkan. Jadi gerak kerja kita agak terhad, agak terbatas. Sebagai contoh, dulu kita buat larian amal, 30,000 yang menyertainya. Tetapi kali ini kerajaan tidak boleh membenarkan kerana kita masih lagi dikawal di SOP yang ketat dari segi pergerakan. Perkumpulan ramai tidak dibenarkan. Jadi antara yang akan kita lakukan dalam keadaan terhad ini, yang pertamanya dari segi sokongan daripada media. Media elektronik seperti TV3 ini amat membantu dari segi kutipan kita. Dan kita juga akan menggunakan media alternatif yang lain seperti media sosial. Media sosial. Kempen-kempen kita selain daripada media elektronik, media cetak dan sebagainya, hari ini medium yang penting selain daripada media perdana ini adalah media arus berdana, adalah media sosial dan sebagainya. Dan kita akan gunakan sepenuhnya kempen di dalam media sosial ini. Dan lain kita masih lagi adakan
seperti majlis makan amal. Kita adakan dengan penjarakan sosial yang ditetapkan. Berbagai-bagailah aktiviti-aktiviti yang lain yang akan kita laksanakan, ya, termasuk penjualan cenderahati, barang-barang yang cenderahati, merchandise yang berkaitan dengan tabung pahlawan. Dan kita juga kalau boleh kita ingin libatkan seluruh masyarakat. Walaupun kalau dulu mungkin pelajar-pelajar sekolah digunakan untuk membuat kutipan. Betul. Kita tidak akan gunakan lagi sebab lagi menjaga keselamatan dan kesihatan mereka. Tetapi sekolah-sekolah juga akan dilibatkan. Sebab saya kata tadi untuk memupuk semangat patriotik. Jadi sekolah, pelajar-pelajar di IPT juga dilibatkan dari segi kutipan ini. Mungkin diletakkan tabung di dalam kelas mereka, di kantin, dan atau di kantin tak digunakan di dalam kelas dan sebagainya, di dalam lecture hall. Dan kalau boleh kita nak supaya semua lapisan masyarakat terlibat. Dan kita minta syarikat-syarikat korporat misalnya. Syarikat korporat. Mereka tentu ada CSR mereka untuk memberi sumbangan selama ini. Jadi kita minta supaya mereka menyumbang kepada tabung Angkatan Tentera ini. Tabung pahlawan ini. Begitu juga dengan kerjasama dengan syarikat-syarikat yang menjual merchandise misalnya, yang menjual produk. Mungkin beli produk, mungkin setiap 50 sen atau RM1 disumbangkan kepada tabung ini. Jadi banyak perkara yang boleh kita buat. Walaupun keadaan terhad, tidak seperti dulu membuat kutipan secara terbuka, tapi mungkin secara terhad. Of course, persatuan-persatuan veteran ini banyak, 132 kalau tak silap saya, persatuan veteran di seluruh negara. Dan mereka juga akan membuat kutipan bagi pihak tabung ini. Gerakan yang begitu agresif sekali untuk tahun ini, memandangkan kita berhadapan dengan situasi PKP ini. Jadi kalau anda ingin dapatkan maklumat lanjut, anda boleh layari tabungpahlawan.jhef.gov.my, dan dari masa ke masa kita akan terakan seperti yang di kaca TV sekarang ini, nombor akaun untuk anda hulurkan sumbangan. Dan Datuk Sri, bila kita bercakap tentang kutipan ini, sasarannya difahamkan 10 juta ringgit. 10 juta, ya. Ya, insya-Allah. Dan manfaat daripada tabung ini disalurkan bagaimana? Daripada kita akan daripada JEF, Jabatan Hal Ehwal Veteran ini, akan menggunakan tabung itu yang pertamanya untuk kita bayar sumbangan tersebut melalui persatuan-persatuan. Ya, kerana persatuan akan membuat kutipan dan kita ada matching grant dengan persatuan. Bagi contoh, persatuan veteran mendapat 10,000. So kita akan bayar 10,000. Jadi back to back, dollar to dollar dengan apa yang mereka kutip. Ini untuk memberikan memberi insentif kepada mereka. Dan tabung, apabila kita beri sumbangan kepada persatuan ini, persatuan akan menjaga kepentingan ahli yang memerlukan di bawah mereka. Dan yang keduanya, kita juga ada mempunyai program-program khusus, sumbangan-sumbangan khusus untuk mereka yang memerlukan, seperti OKU, Balu dan sebagainya. Dan begitu juga kita mempunyai satu program sekarang ni yang kita panggil sebagai program Cakna Veteran. Yang mana setiap kali saya turun ke membuat lawatan kerja ke negeri-negeri, pasti saya akan berjumpa dengan veteran yang memerlukan bantuan ini, ya, seperti mereka yang terlantar, sakit, OKU, warga emas yang sudah tua, yang terlalu tua dan sebagainya, akan kita lawati. Dan kita juga sensitif dengan isu yang berkaitan dengan veteran ni. Sebagai contoh, apabila keluar di dalam media sosial sekalipun, ada orang mengeluarkan cerita tentang kesusahan yang dialami oleh ahli-ahli persatuan, ahli-ahli veteran ini. Ketua Pengarah JEF bersama dengan anggotanya akan turun ke setiap tempat yang didedahkan tentang ada veteran-veteran yang memerlukan bantuan tersebut. Dan kita akan sampai. Immediately kita akan sampai. Dan waktu itu sumbangan akan diberikan kepada mereka. Jadi bermaknanya sumbangan ini khusus kita akan bagi kepada mereka ni, kepada anggota dan juga anak-anak mereka. Anggota yang veteran-veteran yang kurang berkemampuan, kita bantu anak-anak mereka untuk mendapat
bukan beasiswa, sumbangan apabila memasuki IPT dan sebagainya. Jadi dan sekarang ni kita tambah lagi ni. Kalau bencana dulu kita bagi 5,000. Kalau ada bencana banjir sebenarnya katakan. Sekarang ni kita tambah kepada 10,000 untuk diberikan sumbangan. Dan ini adalah hasil daripada sumbangan yang diberikan oleh orang ramai. Sebab tu saya menyerulah kepada orang ramai, kita bukan setakat perlu ingat jasa mereka, perlu ingat pengorbanan mereka, tetapi perlu juga saya percaya untuk memberikan sumbangan untuk meringankan bebanan mereka. Setakat kita insaf semata-mata, bukan saya kata tidak mencukupi, tetapi lebih baik kalau kita beri sumbangan untuk meringankan beban. Baik. Selain daripada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Pertahanan bersama kita di studio, ini gembelengan kementerian yang betul-betul signifikan sekali bersama dengan Media Prima dalam kerjasama ini, Datuk Seri. Di studio juga selain daripada Panglima ataupun Timbalan Panglima Perkhidmatan, kita juga ada bersama kita Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertahanan Malaysia dan juga Yang Berhormat KSU pun juga, kementerian juga ada banyak. Kita himpunkan semua untuk menunjukkan kepada anda betapa pentingnya kempen ini untuk meraih sokongan. Dan Datuk Seri, akhir sekali lah kalau saya boleh tanya Datuk Seri, sekarang ni negara kita aman, tiada peperangan dan penghayatan dari segi patriotisme itu barangkali berbeza sikit dalam kalangan generasi muda. Apa harapan Datuk Seri tentang perkara ini? Memang ramai yang menganggap apabila negara aman, tentera tidak lagi diperlukan seolah-olahnya. Sehingga kan ada satu orang dalam negara, saya rasa dia adalah satu orang dalam negara kita yang berfikiran seperti itu, mengatakan tentera hari ini kerana tidak ada peperangan, makan tidur saja. Jadi sebenarnya tugas tentera berterusan. Tidak ada berperang bukan mesti kita tidak bersedia untuk menghadapi peperangan. Memang polisi kita tidak akan berperang dengan sesiapa. Kita sebuah negara yang aman, kita akan berbaik dengan sesiapa saja. Tetapi preparation ataupun persediaan tetap ada. Latihan seperti biasa. Latihan seperti seolah-olah besok akan berlaku perang. Kerana kita perlu bersedia. Jadi anggota yang bertugas akan bertugas seperti biasa sewaktu di perang. Cuma bezanya mungkin tidak ada peperangan sebenar. Tetapi persediaan untuk menghadapi situasi seperti itu sentiasa ada. Jadi sebab itulah kita nak juga rakyat sedar bahawa tentera kita akan terus bertugas, bersedia seperti biasa. Kalau di laut, Angkatan Tentera Laut akan terus berada di laut. Angkatan Tentera Udara sentiasa membuat latihan perangan dan sebagainya, begitu juga tentera darat. Jadi kita sentiasa bersedia. Baik. Terima kasih banyak Datuk Seri sudi bersama dengan kami dan harap kesedaran sampai kepada khalayak penonton, terutama generasi muda yang barangkali ada yang merasakan keperluan itu tidak lagi relevan dan sebagainya, tapi ini masih lagi kita harapkan yang menjadi benteng pertahanan negara itu adalah anggota Angkatan Tentera Malaysia. Datuk Seri, terima kasih banyak sudi bersama kami dan kita nak teruskan menyempurnakan pelancaran kempen Tabung Pahlawan kali ini bersama dengan penaungnya sendiri. Dan Fiza, silakan.